Ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan ibu-ibu, bapa-bapa yang mana duk ikuti suatu majlis ilmu yang bertajuk baca sejarah. Jadi alhamdulillah, setelah pada minggu yang lepas kita cuti, jadi kita mari sama pula malam ni dengan tajuknya yang baru, kerana 5 minggu kita sudah baca sejarah dalam kitab Tarikh Patani yang mana ditulis oleh Syekh Wan Fakih Ali bin Muhammad bin Syekh Safiyuddin. Jadi malam ni alhamdulillah ada pula satu bahagian dalam kitab Tarikh Patani depan ni, dalam kitab Tarikh Patani tu ada pula satu bahagian cerita sejarah dalam tu, iaitu sejarah yang sangkut paut dengan satu kawasan dalam kawasan Kerajaan Tani pada masa dulu. Yang mana berjudul buku itu, dia tulisnya Tawarikh Raja Kota. Dia tulis Tawarikh Raja Kota dalam Fatani. Dan muka surat dia nya, inilah Tawarikh Raja Kota anak Raja Reman, baginda berkota di Banggol Pulut dan kota dekat Kampung Berangan. Tulisan ini buat mengingat raja-raja kita adanya oleh Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong. Tadi kita boleh tengok ada Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong ni siapa? Dalam kitab ni pun dia tulislah kata Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang tu siapa. Jadi sebelum saya nak bermulakan baca sejarah Tawarikh Raja Kota, marilah kita baca dulu sedikit mukadimah. Semoga kita tu tak berasa keliru. Kata isi-isi hak tulis tentang Raja Kota tu mari di mana? Siapa yang tulis? Jadi dia katanya Tawarikh Raja Kota adalah sebahagian dari Tarikh Fatani. Tarikh Raja Kota ini bukan karangan Maulana Syekh Fakih Ali Ibn Wan Muhammad bin Syekh Safiyuddin Al-Abbasi. Tarikh Raja Kota ni, Tawarikh Raja Kota ni bukan karangan Syekh Fakih Ali. Bukan karangan Syekh Fakih Ali hok kitab Tarikh Patani. Pasal apa yang karang ni? Tetapi adalah karangan Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong. Ni orang tulis ni, namanya Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang Agong. Naskah yang asli tidak ditemui lagi. Yang ada sekarang ini adalah yang berasal dari salinan yang dilakukan oleh Sya'rani bin Haji Abdullah Ahmad bin Haji Abdul Rauf Jeringo. Jadi buku hak sah tu hak tulis tentang Raja Kota tu tak ada dah. Hak sah benar. Tapi hak ada boleh kita baca sampai hari ni yang iaitu Haji Abdullah bin Haji Sya'rani ni orang ambil mari tulis semula. Jadi Haji Sya'rani ni Haji Sya'rani ni dia duk taruh kitab ni dulu.
Haji Syaroni ni kalau kita kenal dulu, dia pernah resource Naro, ataupun kita kenal dengan nama Seni Makda Kakul. Dulu lama dah. Itulah. Perlu saya sebutkan di sini bahawa di antara kandungan ringkas dalam Tawarikh Raja Kota ini dimulai dari Raja Besiung yang berasal dari Kedah akan ke Kelantan. Ni baru mukadimah ni. Tak ada masuk isi lagi. Isi asli dia nanti kita nak baca dah. Ni kita mukadimah lalu kata orang yang mengarang kitab ni dia royak apa. Ya gitulah dia kata isi kandungan ringkas dalam kitab Tarikh Raja Kota ni. Dia mula dengan Raja Besiung. Dia tu dia naik cerita Raja Besiung yang asal dari Kedah nak pergi Kelantan. Dulu orang Kedah nak pergi Kelantan, dia kena masuk Tani dulu. Iaitu dia masuk jalan bukit. Kok Kedah tu seperti kita biasa dengar dah saya cerita ke bahawa Kedah mari Tani ni dia kena mengikut lembah Sungai Tani. Kok betul. Kalau lo ni kau betung dengan star ke bini, mari siapa tani ke sungai tu lah. Lepas tu kalau dia nak pergi Kelantan, dia kena lekok di Lemih. Siapa di jalan lo ni, di antara jalan dan Lemih, dia kena lakoh bukit, lalu ke Jabat, ke Tanjung Mas, baru mengadak pergi ke Kelantan. Itu dulu. Jalan ke Kelantan. Ni jalan darat, kau jalan laut jauh. Jalan laut ni bulan-bulan jauh benar. Dia kena pergi likung Semenanjung ke Singapura ni. Baru lekok naik ke laut timur pula sampai Kelantan. Jauh. Dia kena ikut tani Di dalam sejarah ini dikisahkan perang antara Siam dengan Melaka. Tu dalam sejarah ni pula tu ia kisah ke. Ia goyak. Perang di antara Siam dengan Melaka. Siye hak tah tu dengan Melaka. Melaka ni kat sana Kuala Lumpur dulu. Satu kerajaan Melayu besar di Melaka Fatani membantu Siam pada zahirnya. Tetapi sebenarnya orang-orang Fatani tidak berperang dengan orang-orang Melaka kerana sama-sama bangsa Melayu dan sama-sama beragama Islam. Pada masa tu ketika Siye dia pergi dengan Melaka. Siye tu dia hajak Tani dia pergi dengan Melaka. Sebab Siye dia hajak pergi Tani pergi Melaka kerana pada masa tu kerajaan Tani dia ada hubungan baik dengan kerajaan Siye. Dia tak ada balah ke apa, dia baik waktu dulu. Lalu tu kerajaan Melaka hajaklah Tani. Pergi di Melaka. Tapi orang Tani apabila pergi di Melaka, pergi masuk puak dengan Melaka. Hatta klik pada Siye. Tu Siye nama dia tu. Sebab apa tadi dia tulis kata ingat kerana orang-orang Patani tidak berperang dengan orang-orang Melaka kerana sama-sama bangsa Melayu dan sama-sama agama Islam. Ni sebab itu seperti Melaka ni walaupun dia baik dengan Siye. Sebab Melaka tu sama bangsa Melayu, sama agama Dalam perang di Batu Pahat pada sanad 1446 Masihi, orang-orang Fatani menolong Melaka melawan orang-orang Siam. Bila berlaku perang tu? Berlaku pada tahun 1446 di Batu Pahat. Batu Pahat lawan ni duduk di Johor. Duduk di Johor tu. Perang dak di Johor tu. Orang Tani ke tolong dengan Melaka. Iaitu Fatani menolong Melaka melawan orang-orang Siam. Setelah perang itulah raja-raja Fatani beramai-ramai pergi ke Melaka. Kerana hendak melihat hulu balang Sultan Melaka yang sangat hebat bernama Hang Tuah itu. Bawa perang sudah di Melaka, dia kata beramai-ramai. Raja-raja Fatani beramai-ramai. Raja Tani ramai-ramai ni ada perang. Raja Tani sore je. Tapi raja beramai-ramai ni bermaknanya raja-raja kecil-kecil lagi tu pakat gila Melaka tu. Nak pergi kena hulu balai hebat ni kata pada masa tu namanya Hang Tuah.
Sultan Fatani pula datang ke Melaka dan mempersilakan Hang Tuah supaya datang ke Fatani. Sultan Tani pun pergi Melaka, hajak Une Hang Tuah suruh mari Tani. Tapi Hang Tuah mari ke Media, tak mari lalu. Banyak tahun lepas tu dia mari Tani dah. Selain hal-hal yang tersebut di atas, juga perlu diketahui bahawa dalam naskah sejarah ini pada beberapa tempat digunakan perkataan Melayu menurut Pelek Fatoni, tidak menurut perkataan Melayu yang berlaku dalam persuratan. Dalam salinan saya ini, Pelek Fatoni yang tersebut masih saya kekalkan tanpa perubahan walaupun sedikit pun. Jadi Haji Syaroni ni, dia ambil mari tulis mula kitab ni kitab tarikh Raja Kota ni. Dia kata asalnya tulis lagu mana, tulis dengan bahasa lagu mana, dia tulis lagu tu. Dia tak ada pakai sikit pun jadi bahasa baru apa kita kecek lo ni. Dia tunggu bahasa dulu. Lalu tu dalam ni kalau kita ada kitab ni, kita tengok dah banyak kalimah dia buat contoh dalam ni, kata bahasa-bahasa hak guna-guna kah di situ. Lalu tu kalau kita tengok sampai ke hari ni pun, orang-orang kat tu pun masih lagi guna bahasa-bahasa hak biasa kata kalau kita mai kecek kat orang hilir dengar ni, dia kata pelik dengar. Orang panggil bahasa kota ni, orang panggil bahasa kota ni, kota ni duduk mana dah? Nanti kita masuk tadi. Kota ni duduk, kalau tengok lo ni duduk di kawasan Jabat. Kawasan Jabat. Jabat Resort Naratiwat tu lah. Jadi bahasa-bahasa banyak hak duk guna lagi sampai ke hari ni pun banyak lagi orang-orang duk guna bahasa kat situ. Hak duk tumpuk sepatah dua patah orang kawasan tu. Itu bahasa itu adalah bahasa yang asal daripada bahasa raja dulu lagi duk guna. Orang kota tu dah, orang kota. Dan orang kawasan sekitar. Kerana dalam kitab ni dia sebut raja yang bukan raja yang berpusat di tanah. Lalu tu dalam isi tagih saya nak bacanya, dia sebut raja lah, raja ni, dia sebut kapung tu, kapung ni. Tapi kalau dia nak sebut pergi kepada raja Tani, dia tak guna Raja Fatoni. Dia guna Sultan Fatoni. Itu bermaknanya emang raja kota dan raja apa saja yang duduk oleh kitab ni adalah raja-raja yang duduk bawah pemerintahan Sultan ataupun Raja Agung di Tani. Kerana Tani di Gresik ni adalah ibu kota. Dan ibu kota pusat besar mereka. Yang mana dalam kitab hikayat tu sebut kata kerajaan Tani tu ada negeri-negeri kecil, ada raja-raja heluh ni dan raja kecil ni 42 butir negeri duduk bawah kerajaan Melayu Tani yang berpusat di Gresik. Jadi Haji Abdul Rauf bin Muhammad Dagang ini, riwayat hidupnya belum jelas. Apakah yang dimaksudkan ini adalah datuk nenek seorang ulama Fatoni bernama Syekh Jamaluddin Al-Fatoni. Abdul Rauf ini hidup sezaman dengan Syekh Sofiyuddin Al-Abbasi. Tu boleh aku tahu. Kata orang yang tulis kitab tarikh kota ni, dia hidup sezaman, masa tula dengan Syekh Sofiyuddin. Bermaknanya orang yang tulis kitab ni dia hidup pada masa 700 tahun dulu, sesama dengan Syekh Sofiyuddin. Belum Syekh Daud lagi lah. Belum Syekh Daud lagi ni. Sekitar 700, sekitar 500. Sekitar 500 tahun dulu. Bermaknanya awal-awalnya Islamnya masuk Tani. Haji Abdul Rauf ini tulis kitab kota, tulis kitab Jarah Raja Kota. Lalu tu saya pun nak kesimpulankan bahawa kisah-kisah hak diceritakan oleh Raja Bersiung, cerita hal Raja Bersiung itu zaman belum Islam. Tapi zaman belum Islam yang
duk dekat-dekat dengan nak tukar masuk Islam. Zaman Payak Intira tukar Islam, masuk Islam jadi Ismail Shah. Lalu tu kalau kita tengok Raja Bersiung memang berawalnya bukan Islam, tetapi anak dia dah masuk Islam. Apabila mari duduk di Reman, mari duduk di Remek Kabu, mari duduk di kota. Dalam ni dia ada sebut kata Islam bila lagu mana tanah tas apa mari dah mari nyebar agama dah. Maka insya-Allah marilah kita bersama bermula untuk isi-isi yang mana sebut dalam kitab tarikh Tawarikh Raja Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bermula. Bermula Raja Bersiung, katanya asal daripada Kedah, dan berjalanlah baginda menghadap Kelantan, dan lalulah baginda rata tempat. Bermulanya Raja Bersiung Tawarikh Raja Kota ni dia awal-awal dia nak lalu dah. Bermulanya Raja Bersiung, katanya asal daripada Kedah. Daripada Kedah nak pergi di mana? Berjalan baginda nak pergi ke Kelantan. Berjalan dia nak pergi ke Kelantan. Lalulah baginda rata tempat. Lalu ke banyak tempat lah. Dan Raja Reman di bawah Raja Besar Fatoni. Ini kita tengok ni. Ni bukti ni. Dia kata dan Raja Reman di bawah Raja Besar Fatoni. Raja Reman duduk bawah Raja Taning. Itu ada anak perempuan putri amatlah cantik. Ada anak Tino, anak Raja Reman tu. Putri amatlah cantik. Dan Raja Bersiung itu pun berkahwinlah dengan Tuan Putri Reman. Ni kita baru main kenal dulu. Kedah duduk mana? Kita kenal dah Kedah duduk sana dah. Sana betung lagi Kedah. Taning duduk belah timur. Dah. Lepas tu Reman ni duduk dalai. Duduk dalai. Orang Reman ni, kawasan Reman ni kawasan yang istimewa sikit. Kalau kita bandingkan negeri-negeri lain ada dalai tani. Kenapa? Orang panggil negeri Reman negeri keras berapa? Kerana negeri Reman ni dia pergi dua sebatas sungai. Sungai Telubeh pun dia pergi. Bukan pergi semua tu panjang tak. Dia ada tempat dia pergi. Dan Sungai Taning pun dia pergi. Jadi Reman tu duk tengah tu panjang lagi sampai ke betul. Tu kawasan tanah Reman. Habis ke hulu, pergi ke dalam lagi ke betul tak panggil hulu Reman. Hulu Reman. Jadi Raja Reman ni, Raja Kabu ni, pusat dia awalnya duduk di panggil duduk di Reman tu, duduk di air Reman. Bukan di Kota Baru Reman. Kota Baru Reman tu baru je. Hak awal dah. Hak last sekali. Awal-awalnya Kota Baru Reman, Kota Reman ni duduk di air Reman. Kalau kita biasa pergi Kabu, Kedah Kabu, jalan Kabu nak pergi Jabal. Sebelumnya nak naik getok panjang ada rongan, ada kelek tu. Lepas pada stesen minyak Katik tu ada cabai tiga pada getok. Getok tu lah getok asalnya Sungai Reman. Dia mari dimecah lah dia mari waktu dulu. Zaman dulu kala. Lepas tu dia mati sungai belah lek tu dia pergi kuat lek dekat dengan mana kunyit. Tu Sungai Reman. Jadi Kota Reman adalah kota duk di cabai tiga tu jalan hadap ke Kemai. Nampak? Jalan hadap ke Kemai. Situlah tempat terletaknya Kota Reman asal. Zaman mana-mana lagi tu Reman duk situ. Baru dia pindah duduk di Kota Teras. Duk Kota Teras ni nyale puluh tahun je. Baru pindah duduk di Kota Baru Reman ataupun kita panggil ni Kota Baru Reman. Kawasan takluk dia utara Bukit Peramat ada panggil. Utara dia tu di Bukit Peramat, sebelah timur kaki Bukit Budo. Bukit Peramat ni Bukit Peramat tu pakai Todi.
Lepas tu panjang gila sana tu dia makan habis dulu. Makan lek tiga tadung tu lakuh bukit ko apa ni Patah Raya sup di Patah Raya lek nu pelapu apa dia kekatkan kerubi. Dah. Lepas tu sah bukit Budo lek tu hok yo dia aku sup siapa ditenau. Pom hok remai. Dah. Lepas tu mari golek jabak ni. Dah, mari golek jabak ni dia belah sungai dulu. Belah sungai. Dah. Mari golek sawa apa makan dia lagi. Lepas tu belah sungai kawasan sungai Kalimutu tu sebelah sore dengan legah. Lepas tu dia panjang lagi nak ke Kuala Kawin pun dia lakar belah lek kiri sungai hak dia, belah lek kanan sungai hak legah. Kerana dia pernah buat satu perjanjian di antara Raja Remeh dengan Raja Legah untuk bagi sepadan dengan cara resmi di Teluk Bayu. Di Patah Kuda, bagi Patah Kuda Teluk Bayu. Tempat kocok daerah lepas tu bagi sepadan. Itulah asal usul jadinya jabat. Sebab tempatnya jabat kami. Untuk bagi sepadan Remeh dengan Legah. Walaupun sudah bagi dah situ tu dah dua belah sungai tu Legah dengan Remeh, tapi kuasa tu banyak kuasa Remeh. Raja Remeh banyak kuasa, tapi rakyat penduduk kawasan tu banyak orang yang berpindah daripada Legah. Yang dipelak sikit jabat tu apa dia kena buat perjanjian pakat dok. Baru boleh dok. Orang mengetah orang Remeh. Dah. Rakyat kebanyakan ke Legah. Tu masalah. Dah. Ini kita kacak Harmeh. Dah kacak Harmeh. Berkahwin itu. Tadi yo yak tu dah anak Raja Remeh Tino tu jangok. Dah Raja Remeh di bawah tan itu jangok, maka nikahlah dengan Raja Bersiung. Dah. Nikah dengan Raja Bersiung, berkahwin itu katanya perarakan besarlah dengan gajah. Dah. Sebanyak 3 ekor gajah yang terpilih. Katanya Raja Putih dan gajah-gajah lain pun ikut belakang 40 ekor. Mari mana banyak ni dah. Iaitu pada masa kahwin, kau kahwin itu ya belarok gajah. Belarok gajah, nikah Raja Bersiung dengan puteri Raja Remeh. Belarok gajah. Gajah hak pilih saja tu 3 ekor. Gajah molek, gajah sedut. Lepas tu dia kata Raja Putih dan gajah, katanya Raja Putih dan gajah-gajah lain pun ikut belakang 40 ekor. Selain pada gajah sedar 3 ekor, wak pala belagak, diikuti pula dengan gajah 40 ekor. Orang yang ada wak pala belagak gajah 40 ekor tu namanya Raja Putih. Kita pergi tengok dalam kitab sebuah lagi pula, Raja Putih ni inilah yang dihantar oleh Sultan Fatoni untuk merayai perkahwinan Raja Bersiung anak yang asal daripada keturunan Raja Kedah dengan puteri Raja Remeh. Ni dah. Kalau kita kerja sini dah lain lagi ni, tujuan Sultan Fatoni, Sultan Taning ni Raja Taning hatta gajah 40 ekor, hatta Raja Putih. Dah, siapa Raja Putih ni? Dah, Raja Putih ni adalah orang kane Raja Taning pada masa tu. Orang ayuh gerak kali. Raja Putih nama dia. Raja Putih. Jadi hatta Raja Putih ni suruh pergi celah. Suruh pergi makan pulut. Suruh pergi belagak ikut Raja Bersiung. Nikah dengan anak Raja Remeh. Bawa pasal ni dah tu Raja Remeh pun khabar dengan Raja Taning. Ya ada tujuan politik dia dah. Jadi pergi belagak di situ. Lepas tu gajah pergi 40 ekor tu lah. Dia ada pula kata ambil pergi tak mana kata. Tadi orang sebut kata pergi wis apa hero kata. Habis ada kawasan kok tu banyak hero gajah. Dah. Itulah. Syahdan bermula lepas kahwin itu duduknya 13 bulan di negeri Reman. Sudah kahwin siap dah tu dah. Jadi Raja Bersiung pun duduk di negeri Remeh tu lama mana? 13 bulan, setahun lebih.
setahun sebulan lah, 13 bulan duduk di negeri Remis. Maka Raja Bersiung pun hendak pergi Kelantan, beri sampai juga. Dia kata ni tunggu bahasa dulu tulis ni dah. Duk nikah dah, kahwin dah, duk setahun lebih, setahun sebulan. Duk setahun bulan, maka Raja Bersiung tu nak pergi pula, nak tinggal, nak pergi pula. Nak pergi mana? Nak pergi Kelantan. Kau ni dia duduk mana? Dia nikah dengan anak Raja Remis. Anak Raja Remis. Lepas tu dia pergi luar kota, duduk di suatu tempat. Orang panggil duduk dekat kampung Bangun Pulau. Lah kita sebut duduk dekat kampung Bangun Pulau. Lah ni kita tak ada pergi cek lagi situ mana. Boleh jadi duduk celah kampung Bangun Pulau. Kok kampung Lo ke, kampung Ye ke, pasal itulah di Bangun Pulau. Supaya. Tuh. Nak pergi juga dia kata, nak pergi Kelantan juga. Tetapi isterinya mengandung cukup bulan dah. Kau dia buat keputusan nak pergi tu, isteri dia, anak Raja Remis tu lah. Duk mengandung cukup bulan dah. Cukup bulan ni mana cukup bulan nak beranak lah. Cukup bulan dah dia kata. Maka pergilah berdua-dua berjalan dengan gajah. Walaupun buat besar cukup bulan dah nak beranak pun pergi juga, naik gajah pergi juga. Ni nak ayat kata gajah Bersiung dia sakit. Ni tak ada nak cerita lagi. Ni kata Bersiung asal mai Kedah lah. No dia lari daripada mari kepada Kedah, mari di tempat kita. Dia sakit lagu mana? Cerita dia sakit mana? Kita kena tengok kitab so lagi hak Raja Bersiung tu. Dah sebab dia panggil cerita dia ni luar biasa sikit. Kita dengar dah ni sungguh ke. Tapi benda sampai dulu wallahu alam. Jadi Raja Bersiung duduk di Kedah tu, apabila dia kena mak daripada Kedah sebab dia berlaku beberapa masa Allah misteri. Kau pelik sikit. Orang kata gajah taring. Raja Bersiung tu memang gajah taring. Dia tu taring tu bulu. Dan Raja Bersiung ni juga adalah asal usulnya hak jadi hello. Ni wallah alam lah ikut orang kuasa ada percaya lah. Benda ni saya tak ada nak royak apa banyak deh. Dia hello tak hello tu mari sini. Habis hello kok orang kok laut ni tak ada mana hello. Biasa penyakit hello tu dah. Penyakit hello tu orang jala, orang gemih, orang legah, orang kulit hulu ke bukit ni ada penyakit hello tu. Jadi tempat dia duduknya ambil jak di Kedah tu ada belakang kota dia. Hak kita pergi jumpa dah tu ni tempat dah. Supa dengan kitab ni hok sebut. Kata ada di rata-rata tempat Raja Bersiung. Kalau kita jumpa dah ni duduk dekat sana betong dah ni sebelah Malaysia ni dua tempat. Ada dengan kota dengan kubu yang duduk keruh. Dari siapa ke Lengung, dua hotel. Dan lakah mari betong tu ada di Kapeh. Kapeh kota dia panggil. Siapa Kedah betong jalan nak pergi Kodang. Nak pergi Kodang untuk imigresen, cak pasport ni, sepadan. Dia situ ada kampung Kapeh kota. Situ masih lagi ada kubu, ada parit Raja Bersiung juga. Lepas tu dia ada pula hak tempat Raja Remis mari duduk situ pula. Tempat asal lah tu. Lepas tu mari pula sebuah pula ada di lo ni duduk dalam sungai. Sungai Balai. Tak nak sebut dah tu habis dah. Ada sepulak lagi ngikut jalan yang marinya di Kemecah. Duduk di Kemecah ni satu tempat. Kita main ke Kedah Nesta, nak getak lekok kiri pergi ke Kemecah, dia ada satu tempat pula. Duduk oleh kebun ke. Ada bekas sikit-sikit je situ tak banyak mana. Lepas tu mari pula ada di Nayu Bakok. Nayu Bakok ni molek. Di Nayu Bakok ni tempatnya molek lagi. Ada dengan batu, ada dengan bentuk kabinot air tu memang jangan di situ. Dah. Lepas tu mari pula ada sepulak di Sago. Sago Serak, Sutin. Habislah Sago Serak nak pergi oleh dah. Sebab dia masuk kawasan nak pergi Lemuh Taning dah. Lalu tu dia lekok naik ke Kota Baru Mei, baru pergi di Temungat, Kota Remeh. Lepas tu lakah sungai di Teluk Bayu nak pergi ke kota, pergi ke Legah, pergi ke Kelantan. Tu Raja Bersiung dah.
Tadi kata perut besar dah, mengandung cukup bulan dah, tapi gi juga dua-dua tu dah. Naik gajah. Ada rakyat bawa makanan 2 ekor gajah turut di belakangnya. Naik gajah gi. Lepas tu ada rakyat pula bawa makanan dia tu muat gajah turut gi belakang dia pula 2 ekor. Nak gimana nak pergi Kelantan ni lah. Kasih nak pergi Kelantan tu. Nah. Ada apa ni? Syahdan tak kala sampai pada satu tempat, isterinya beranaklah dan berhenti pada situ. Perut besar siapa umur dah naik gajah dah bagi siapa suatu tempat, jadi sakit perut nak beranak dah, jadi beranak situ. Beranak situ, rombongnya dia nak gajah duk belagak apa, kena berhenti situ dulu. Anak baru beranak ni nak pergi ke mana, anak lah merah-merah ni dah berhenti situ. Dan Raja Bersiung pun binalah kota pada tempat itu. Beranak situ, berhenti duduk situ. Raja Bersiung pun buat kota lalu dah situ, tempat dia berhenti anak dia beranak tu, dah bini dia beranak tu, hingga bergelarkan kota. Jadi mudah-mudah gajah gisuk sampai situ sebab bini nak beranak dah. Bini Raja Bersiung nak beranak, anak Raja Gemeng tu lah beranak sudah duduk situ. Lepas tu buat kota. Lepas tu maka panggil nama tempat yang buat kota situ, panggil mudah-mudah dia panggil kota. Dan inilah asalnya kampung kota. Jadi kampung kota di Jabak tu berasal daripada kota yang dibuat oleh Raja Bersiung ketika isterinya anak Raja Reman lahirkan anak. Tu dah. Syahdan bermula banyak seteru-seteru binatang masuk ke kotanya. Baginda buat pagar dengan tambung tanah kubu. Ada pintunya di sebelah terjatuh. Dah. Bawa kota dah tu bermula banyak seteru-seteru binatang. Seteru-seteru binatang ni buat macam nate buah. Hutan ke kota tu hutan. Pas takut nate buah ni lima ke gajah ke badak ke apa kata gitu. Nate buah. Maka baginda ni mana gajah lah. Gajah Bersiung pun buat pagar. Buat pagar kota, panggil pagar kota. Lepas tu tambung tanah kubu. Buat kubu. Kubu dah, kubu tanah tinggi gini. Lepas tu ada pintu. Pintu duduk sebelah mana? Pintu duduk ada pintunya di sebelah terjatuh, sebelah jatuh. Kalau tengok sebelah jatuh tu, saya dah pergi dah di kota, di kampung kota, di kawasan kota tu. Kalau pintu sebelah jatuh ni maknanya sebelah ladak ke sungai. Sebelah ladak ke sungai. Pintu tu sebelah jatuh. Dan puteri tak mau ikut suaminya. Lalulah duduk bersama puteranya. Anak hoyo beranak tadi, anak yatim ke tina? Yatim. Boleh anak yatim. Dah, kerana ni kata putera. Jadi putri dah isteri Permaisuri Raja Bersiung ni hidup di kota tu tak mugi dah. Sebab Raja Bersiung tu duduk pergi Kelantan lagi. Dia tak mugi dah. Lalu tu bila tak mugi dah, dia pun duduk dengan anak dia, anak yatim dia. Beranak tadi tu situ. Dan Raja Bersiung pun berangkat menuju Kelantan. Tinggal puteri itu dengan anak yatim dia duduk di kampung kota. Sebab Raja Bersiung nak pergi lagi Kelantan. Tinggal anak bini duduk situ. Dan tak kala tinggal ayahandanya itu puteranya umur 1 tahun jua. Koh pok dia tinggal tu dah. Koh Raja Bersiung tinggal di Kelantan tu. Ketika tu dah anak dia tu umur setahun. Duduk di kota tu umur setahun. Budak benar lah. Tak cek lagi pok dia tu. Ada halus benar. Dan bersemayamlah 2 beranaknya dan rakyatnya. Jadi Raja Bersiung tu kisah dia. Nak orang pengikut dia tak apa orang hak gitu.
Hok lain lagi, ayat lain lagi hok mai kali dengan raja bersiung tu pakai duduk situ dengan puteri reman, dengan putera, dengan anak raja bersiung di kota. Tak kira orang lain pakai duduk situ terus. Bakal duduk nasuh, duduk jaga bini raja dengan anak raja. Sebab raja bersiung pergi Kelantan. Ketika tu dia umur setahun dah. Dan adapun di dalam kawasan betung dan sawah dan tambung diperintahlah oleh puteri Raja Reman. Kawasan yang mengetoh siapa mana? Kawasan yang mengetoh ni adalah kawasan betung orang ni. Betung batung tu dah. Betung batung tu. Dan sawah, kampung sawah. Ada kampung sawah dan tambung. Tambung ni tamu. Betung lo ni jadi tambun batung, sawah tambun sawah. Tamung ni duduk di Cengkiri, duduk dalam Kuala Kawe lo ni. Dekat belakang tu tiga-tiga tu. Jadi dia kata kampung betung, kampung sawah, kampung tamu duduk bawah mengetoh puteri Reman di kota tu. Orang betung ke sawah ke tamu bermaknanya kampung-kampung ni adalah mudah. Bukan thamada dah itu. Bukan biasa tu dah. Jadi mengata kampung betung, kampung sawah, kampung tamu ni sebut dah lagi tak jarah. Zaman ni 500 tahun, zaman Islam baru-baru naik kesek. Mana tahu baru naik kesek, kampung sawah, kampung betung, kampung tamu ada dah. Ketika bangun kesek. Besar-besar. Lepas tu duduk bawah puteri Reman ni. Mok raja bersiung, bini raja bersiung mok putera ni. Di kota. Katanya kampung tambung ataupun kampung tamung tu dah. Ini asalnya daripada orang-orang rakyat yang tolong tambung kubu pagar raja kota. Kerana boleh panggil orang tamung. Sebab demoning lah hak dikerah. Oleh raja pada masa dulu mari gali parit kota wak kubu. Orang panggil orang tamung. Dulu dia bagi, jadi gopok dulu. Orang betung, orang sawah, orang tamu. Orang tamu menggali parit buat kubu. Orang betung heo gajah. Dulu. Heo gajah, jaga gajah. Latih Fok sawah, nanak dapur menani, buat menang. Dia bagi dulu. Maka adapun di kawasan betung, betung lagi dah. Koyak betung gini. Nah, ada kapal betung tu lakuh sungai dekat Jabak tu dah. Maka adapun di kawasan betung seorang bendahara raja perintah rakyat sebelah itu. Jadi seluruh rakyat kawasan tadi itu Raja Reman Hak Tina tu duk ngetah. Raja Reman Hak Tina duk ngetah tu. Anak Jeremeh tu. Mok putera tu. Tapi di betung pula anda bendahara. Bendahara ni bukan bendahara pusat di tani, bendahara Reman. Dia kawasan Raja Gemi. Bendahara Reman seorang bendahara raja perintah rakyat sebelah itu. Adapun di kawasan sawah seorang dan di kawasan tolan seorang, termasuk kampung-kampung. Jadi kata kau tu ni ada bendahara 3 orang hok duduk bawah puteri Reman di kota. Iaitu bendahara ni supaya senabodi lah, supaya menteri. Menteri duduk di betung seorang, duduk di sawah seorang, lepas tu duduk di kampung toleh seorang. Lepas kata kampung tamu duduk bawah kampung toleh pula. Boleh jadi kampung tamu ni ada Tok Ngulu saja. Tok mungkin je Tok Ngulu duduk bawah bendahara toleh. Nah, ada tiga-tiga ni ada bendahara. Debes debes sangat apa ke betung ke sawah ke toleh ni dah. Yang dulu dia ada bendahara. Gitu lalu. Adapun bendahara besar, ketua bendahara lain-lain duduk di kota. Tadi bendahara biasa duduk di toleh, duduk di sawah, duduk di betung. Tapi dia kata adapun bendahara besar. Pala bendahara pula warna dia boh dia. Boh bendahara besar tu duduk di kota dan mengasuh putera kecil
dan menjaga tuan puteri Raja Reman itu. Dah ketua bendahara duduk di kampung kota tu, duduk buat apa? Ngasuh putera. Ngasuh putera ni anak jatuh. Ni jadi puak orang sini ni dia tak panggil nama mana. Dia panggil gelar lah tu. Dia dipanggil putera. Anak dia tu dah. Anak raja kota dipanggil putera. Putera kecil lah, anak jatuh kecil tu. Lepas tu jaga tuan puteri. Nanti jaga sebab suami dia tak ada dah. Raja Bersiung dia tinggal di Kelantan tu. Dah. Syahadan hikayat jatuh cinta kasih tuan puteri dengan Datuk Bendahara. Macam mana ni? Dah. Syahadan hikayat ni cerita. Ada cerita pula. Cerita apa? Jatuh cinta kasih tuan puteri dengan Datuk Bendahara. Jadi tuan puteri tadi dah dia duk kasih dengan bendahara di kota. Adapun tuan puteri bersemayam di dalam kota, suruhlah Datuk Bendahara buat ndul kepada putera. Umurnya 2 tahun itu. Kau jamin Raja Bersiung tinggal gitu umur setahun. Bo tu bendahara pun duk jaga tuan puteri dengan anak dia tu. Bo siapa umur 2 tahun, tuan puteri suruh Datuk Bendahara buat ndul. Kena ndul dah. Ndul ulit tidur tu lah. Wikut putera anak dia tu. Umur 2 tahun dah tu. Maka buatlah dengan rotan. Buat ndul dengan rotan. Buat ndul dengan rotan. Tak ada tidur dengan rotan dia melapik kain dari dulu tu. Dan pada suatu hari mengasuh tuan puteri dan hayung-hayung ndul itu berhampiran kota Mahligai. Kota Mahligai pula tu, panggil kota dia tu kota Mahligai, Mahliga pula tu. Oh hebat sungguh deh kota situ. Jadi pada suatu hari itu dah tuan puteri itu duk hayung ndul, duk ngasuh. Dah duk hayung-hayung ndul, duk ngasuh. Duk dekat dengan kota Mahligai. Pusat besar di kampung kota tu dah. Maka berpantunlah menyanyi. Pantun ini riwayat oleh Datuk Berwas. Dah. Jadi dia ketika duk ngasuh anak, dah yang anak tidur, duk ulik anak panggil. Duk ulik anak tu dia patung nyanyi. Dah. Kalau yang meloning ni orang sebut kalimah syahadah dia la ilaha illallah macam tu dah. Dulu dia ada nyanyi lagu. Dia susu lemak manis ke apa tu. Lepas tu tapi tuan puteri ni dia ulik anak dia tidur tu dengan patung dengan nyanyi. Lepas tu piyah royak tak patung dengan nyanyi ni namanya Datuk Berwas. Kerana Datuk Berwas dia pergi juga dengan Raja Putih ketika berlarak 40 tahun dulu. Nikah. Payah nikah setahun 14 nak lalu. Ni Datuk Berwas ni orang cerita. Berwas mana? Berwas tu lah. Sebab ia tak Raja Putih pergi dengan Raja tu dia hadir Datuk Berwas juga sebab Datuk Berwas ni jadilah mana. Datuk Berwas menarik tu. Dan tetap kala berpantun itu, Datuk Bendaharanya duduk tidur di atas mahligainya. Ketika tu Datuk Bendahara dah. Datuk Bendahara tadi orang jaga tuan puteri tapi duk kasih dua tu. Duk tidur di kota Mahligai. Di Mahligai. Tuan puteri dah anak dia. Dah. Terdengarlah Datuk Bendahara bunyinya. Dengar dah. Jadi Datuk Bendahara tu dengar masuk telinga dia bunyi nyanyi duk ulik anak tu. Katakan saya tak pandai minta maaf dah. Tak pandai nak nyanyi lagu ulik anak ni. Tapi nak baca betul-betul ya dia dah. Dia kata tidurlah putraku Mayun, bunda ulik dan hayung-hayung. Bapak putera Raja Bersiung pergi jauh meninggal Mayun. Bunda ulik dan hayung-hayung tidak tinggal dari Mayun. Tok Bendahara ganti Bersiung, budi baik tolong menolong. Dah. Kalau baca ke tidurlah puteraku Mayun,
Bunda Ule dan hayung-hayung. Nah, macam itulah tak boleh baca esok ni. Nah, mau tak suk tu Ule enak bangun pih. Kita takut anak-anak orang kotor tu bangun pih tu lagu ni. Dah jadi kata Tuan Puteri ni dia nyanyi lagu ni, dia kata tidurlah puteraku Mayun. Itu baru maknanya anak dia tu dah. Anak dia tu putera tadi nama Mayun. Nama dia Mayun. Bonda Olek dan hayung-hayung. Bonda ni ibunda lah. Mak dia bahasa raja panggil dah. Bonda Olek dan hayung-hayung, hayung no. Bapak putera Raja Bersiung. Royak tu bapak menang nama Raja Bersiung. Pergi jauh meninggal Mayun. Pergi berat dah, jauh berat dah tinggal Mayun. Ya rasa kecil hati juga tu orang Tino tu. Baru beranak dah setahun dah. Tok lelaki tinggal dah. Bonda Olek dan hayung-hayung, mak nak oleh, nak hayung-hayung, tidak tinggal dari Mayung, tak tinggal di mana deh Mayung, oh tidurlah. Deh. Tok bendahara ganti bersiung. Ni masalah ni. Ni masalah ni. Deh. Perkataan akhir ni kata bonda apa ni tok bendahara ganti bersiung. Tok bendahara ganti bersiung, ganti pak dia lah. Budak tu. Budi baik tolong menolong. Datuk bendahara ni pun orang budi baik, tolong kita semua. Ambil kasih pun. Dah. Syahadan tak kala tok bendahara dengar itu, tahulah Tuan Puteri itu suka menyerah diri kepadanya. Ada ulik enak tu bik patung nama kita. Pas goyak pasal ni. Datuk bendahara pun peheh lalu dah kata Puteri ni duk suka ke dia, duk nak ke dia. Dan pada suatu malam masuklah Tok Bendahara tidur bersama dengan Tuan Puteri hingga duduk setidur. Tu jauh. Baiklah. Pada suatu malam kata Tok Bendahara pun masuk le bilik tidur dengan Tuan Puteri, lepas tu tidur, lepas tu kedek semua gitu halulah. Rakyat kata apa dia nak tahu, tak ada sebut ni. Tahulah rakyat nak kata apa, tapi pakai duk kelamin 200 lalu dah situ. Duduk sampai besarlah putera Mayun. Lama benar ni. Meja 2 tahun duduk sampai besar Mayun. Mayun anak bersiang. Iaitu umurnya 20 tahun. Ditaballah jadi raja kota. Kau tu tak ada lagi raja kota. Jahlah lagi dah. Tok bendahara duk jaga dia. Bo, ia sampai umur 20, maka ditabal jadi raja kota. Wak. Abang dia tu setahapana. Tabal dia jadi raja. Itulah buat dia tabal jadi raja tu, dia pergi cari satu tempat tabal raja dia. Orang panggil tempat tabal raja. Jadi ni tempat tabal raja tu ni jadi kampung, namanya Kampung Nada. Kampung Nada tu, ia tu tempat tabal raja. Bos sudah tak ia tabal raja sekali ya. Raja Mayung tadi kau umur 20 dilantik jadi raja. Jadi raja kota, duduk bawah raja Taning. Ya ada cerita pula tu ketika nak tabal raja kota tu, hok nama Mayung tu, Taning pun tak pula bagi. Mari di kota dan sapangan main ni kami dulu di kota tu 7 malam untuk celong wikut Mayun. Jadi Mayun tu jadi raja kota 7 malam. Dia ada pula belakang ni tabare mai ke kota. Bare kerih bare senjata bare apa dulu untuk merayai kota. Wikut Mayun. Jadi tabal raja dengan cara resmi lagi lantik resmi di satu tempat. Tempat tu ni orang Kampung Nada. Lepas daripada tu orang-orang kota kau zaman dululah nak nazar pun nazar gapo di nazar situ pakah tabal raja sebab dia motor kamar. Waktu zaman dulu kalau dalam kelon ni lekat jadi nama Kampung Nada dah. Tapi zaman dulu tu ada 20 tahun dulu. Orang pasal temu barang dia ada lah waktu tu. Dalam sungai apa tu dah. Nanti kita baca lagi nak sebut belakang tu dah. Tu dia dah. Jadi umur 20 tahun tabal jadi raja kota dan perintah negeri itu kuasa serah kepada Mayun. Tu semua kawasan tu tadi mek dia dah jaga.
bendahara sawah, bendahara betung, bendahara tolek, duduk bawah Puteri Reman. Tapi boy tabah di Raja, semua kawasan ni duduk bawah dia belaka. Duduk bawah Putera Melayu. Dan adapun Datuk Bendahara itu tidak dengar oleh Raja Kota. Jadi tak pelaga lah weh, nampak diri lah dah kata dah. Dengan Datuk Bendahara tu, nampak diri dia tu. Dah. Tak dengar weh. Raja Kota tak dengar dah. Kerana suatu malam Raja Kota lihat bundanya tidur dengan Datuk Bendahara itu. Dia no boleh tak dengar. Tak dengar mulut bendahara sebab Raja Melayu pada suatu malam dia nampak bendahara tidur dengan mak dia. Dah pada tidur lama dah, koyo umur 2 tahun dah. Buyung besar ni kecil dah. Dan Raja Kota beritahu kepada Raja Reman bahawasanya bonda dengan Tok Bendahara tidak baik perbuatannya. Raja Melayu pun pergi ngadu kok chair dia. Dah, chair dia tu kan Tok chair dia tu Raja Gemeh. Dah, pergi ngadu kok chair dia Raja Gemeh, kata mak dia ni dengan Tok Bendahara ni buat benda hak tak baik, tak molek. Maka Raja Reman panggil Datuk Bendahara dan bunuh. Kerana Raja Gemeh ni, Raja Gemeh Raja Tok Nik ni sama dia dengan Raja Bersiung sama bekan belaka tu. Jadi panggil Datuk Bendahara pergi di Gemeh, maka hukum bunuh. Tak boleh lah mari tidur nak anak raja. Tapi kasih tu nak mana dah. Dan kedengaran ini puteri Raja Reman di kota. Puteri Raja Reman tadi Mek Mayun dengan Mek Raja Kota tu tahu. Kata Datuk Bendahara dipanggil oleh pak dia Raja Gemeh, kau siapa sana kau bunuh. Dah. Kecil hati dan mintalah ayahanda Raja Reman mencari suami. Kecil lah. Dah. Oh dia duk kasih tadi orang duk tolong dia semua bendahara tu kena kau bunuh dah. Jadi dia ni kecil hati, lepas tu dia minta kepada pak dia Raja Gemeh. Pak dia Raja Gemeh kata cari Datuk lelaki ikut aku. Dah cari suami dia. Dan berkahwinlah dengan Raja Kemun, anak Raja Legeh. Tu. Ini nikah dengan Raja Kemun. Kenal ada Kemun. Kemun, dekat sana dusunnya. Dia tak payah yang dulu nak pergi Kemun duduk di kota. Dia dak ke sungai tu. Dia dak ke sungai tu, ke sungai di siapa kalau kahwin tu kan. Di siapa aku air po segala air kalau kahwin tu, dia di siapa di Kemun. Di Kemun tu dia ada raja sorry. Duduk di Kemun. Dia tak kena pergi ke jalan Tanjung Mas ke jalan Melodi. Dia tek ke sungai tu, dia siapa Kemun. Sungai Kelubeh itulah. Di Kemun tu ada seorang raja, anak Raja Legeh. Duduk di Kemun, duduk raja di Kemun. Jadi kahwinlah puteri itu dengan Raja Kemun, anak Raja Legeh. Boleh anaknya putera suka bermain gajah. Dek nikah dengan Raja Kemun, anak Raja Legeh, boleh anak jatah pula sore. Anak jatah sore ni dia suka main gajah. Suka main gajah. Dan duduknya di kota dekat Kucing Lepas. Bolehnya Raja Kemun anak Raja Legeh. Lepas tu duduknya di kota dia ni, kota hak boleh anak pula mana nak gajah kota di kota Jabak tu ada adik lah pula jatah suka main gajah. Duk mana adik dia tu? Duk di Kucing Lepas. Kucing Lepas Tanjung Mas dekat Sipo tu. Kucing Lepas. Tempat mandi gajahnya bernama Lubuk Gajah Raja. Lah ni jadi kampung, nama kampung Lubuk Gajah. Dulu nama penuh dia Kampung Lubuk Gajah Raja. Lah ni dah raja sebab raja tak ada kena tahu panggil Lubuk Gajah Raja. Situ dah Kucing Lepas, Lubuk Gajah, Sipo, Kenuat, Bangor semua sakut gajah belakang. Sipo, Kucing Lepas, Lubuk Gajah. Kawasan tu sakut gajah belakang. Gajah Legeh. Sebab
Pada masa belakang pula ni dia ada pula kisah raja legah sini ni nak pergi Ayutthaya mengikut raja Sultan Muzaffar Shah pergi ke Ayutthaya. Tu. Ni belakang lagi. Ni belakang lagi dah. Bukan main ni. Duduk di kunci lepas dah. Dah. Syahadan hikayat tabar raja kota ini pun sangat besar jamuan. Ni klik mari pada hari hak tabar raja kota Mayung tadi tu. Wak jamu yang besar. Wak jamu yang besar. Supaya ni orang kat tu dia tak mai dekat lah. Kalau belarok besar-besar, kalau jamu buat makan besar-besar tak mai dia puyuk-puyuk lah dah. Dah. Orang kat tu. 3 hari 3 malam permainan bersuka ramai. 3 hari 3 malam. Mai suka tadi saya royak 7 dah. Sebab kalau kita asal lagi royak 7 hari. Tapi kita ni royak 3 hari. 3 hari 3 malam. Dah. Duk permainan bersuka ramai. Dan Raja Besar Sultan Fatani juga sampai 15 ekor gajah. Gajah Taning pula hadiah gajah kepada Gajah Mayung di kota tu 15 ekor. Katanya bawalah orang alim namanya Tok Siok. Gajah Taning tahu jauh. Kata fok kota tu dia jam itulah dah. Dia jauh dengan agama. Dia jauh dengan agama. Ada ayuh sikit. Dan ni main gapo api dia bebel tu bekan. Dia bersama dulu. Basuh berkecek basuh dulu. Lalu tu Gajah Taning lah Gajah 15 ekor. Dan Gajah Taning ni ucapan Gajah Taning. Maksudnya yang panggil perak sedang merak ni dia tanda. Dia kata bawalah orang alim namanya Tok Siak. Hatta orang alim namanya Tok Siak di kota. Banyak ke kalau kita tengok lepas pada tu Gajah Taning wahyi suka hatta ulama di kelegah. Hanya habis akhir alegahi ke apa banyak pula ke kelegah. Kita tengok belakang lah tu. Ni dia tadi kata nama apa orang lain tu nama Tok Siak. Dan Tok Siak itulah tabar raja kota dengan beri kuasa oleh Raja Fatani supaya perintah negeri itu orang yang jadi wakil Raja Taning untuk tak kerih tak bahu. Dah, lepas tu lantik jadi raja kota iaitu oleh wakil Raja Taning namanya Tok Siak, seorang-orang alim. Tok Siak. Dah. Tok Siak itu asalnya orang negeri Siak. Pula dah. Tok Siak itu asalnya orang negeri Siak. Duk mana negeri Siak? Kenal tak? Negeri Siak Indrakiri. Iaitu negeri Siak Indrakiri ini iaitu negeri Siak di Riau. Lek sana Johor. Duk di Pulau Sumatera. Orang Siak orang panggil. Kerajaan Siak. Tempat Syekh Ahmad Al-Fatani Wahidi dek. Ramai dulu. Tu cerita lain pula lah tu. Tak nak kecek nak cakap ada kota tapi nak Siak tu duk mana. Tak kala sudah selesai adab tabar raja itu, sekalian pun pulang masing-masing ke negerinya. Banyak orang lah pakat pergi meraya sekali dengan dia di kota. Dah, Tok Siak pun sama klik ke negeri dia. Dah. Jadi tak ada pergi ke mana banyak ni bukan dimah banyak ni. Dah. Tanya lagi ni kisah Raja Kota ni katanya dah. Ni banyak-banyak muka lagi. Boleh jadi kata 2 malam lagi lah kena guna untuk nak berhabis tawarikh Raja Kota. Malam ni baru bermula di asalnya bersiung. Lepas tu mari puteri Ahyun tu kasih saya dengan berdarah. Dah. Lepas tu besar dah mari umur 20 tahun. Raja bersiung pun dilantik oleh ditabar dengan cara resmi jadinya Raja Kota bawah Raja Taning oleh seorang alim namanya Tok Siak. Dan insya-Allah pada malam ni kita sekali dulu dan nanti kita sambung pula pada minggu ke depan. Dan minggu ke depan ni dia nak kecek dia nak hurai pakai perangai Raja Mayung, Raja Kota. Dan lepas tu nikah dengan Pia tadi.
Nikah dengan anak raja mana, hidup di mana, buka kampung po pula, jadi gapo ke kota, nanti malam depan. Malam depan ni bermaknanya hari Senin malam Selasa. Dan untuk malam ni dengan depending ataupun ada dalam live tu ada soalan gapo dah? Cuba tengok. Kau sini ada soalan gapo dah? Ha. Tiga hari 3 malam. Ha. Ada satu dengan main nemo iu. Ha. Kalau kita tengok dah ni belakang ni dah betul sikit. Dah. Belakang ni dah betul sikit. Kalau kita tengok kampung kota ni ada sini. Dah, kampung kota. Dah, di kota ni duk dijabat sekali. Lepas tu dia kampung semua sebut tadi dalam kitab sejarah ni adalah kampung yang duduk posisi ikut sungai, iaitu Sungai Kelubeng. Sungai Kelubeng ni dia awal Sukiring lagi. Sukiring mari ke Tamu, mari ke Kemung, dah. Lepas tu mari mana sampai Toleng. Toleng betul anu pulau Lemeh, apa sawah dulu tu ya kampung tu dekat dengan Lemeh ni dah. Pas sungai ni dia gitu Kelubeng. Dan Taning ni dia nak mari ke kota yang dulu, kalau mari jalan laut, dia kena mari belayar dari Ketani masuk ke Kuala Kelubeng. Masuk ke Kuala Kelubeng bakal heret perahu naik mari sampai kota. Dan dia ada tempat pula kawasan tempat-tempat di kota. Malam ni dia tak sampai lagi dalam jarah ni dia. Dia akan tengok atau dia buka bendera mana, kala dia mana, tempat kamar gajah mana, dia banyak lagi. Kalau ni tak ada masuk di isi-isi kawasan tu dah. Lepas tu permainan kami dulu, kan sebut kata permainan dulu ni macam-macam. Kan sebut kata mokyong tu golek biasa. Silat mokyong royak kulit tu benda biasa zaman dulu orang main pihak keramaian. Sebab orang main lek malam keramaian dulu tak main siang hari. Siang hari kerja abang malam ni ke penuh. Main royak kulit. Main mokyong. Main silat boleh main kat tengah gitu. Gitu maulah permainan dia. Mokyong. Dah. Dah. InsyaAllah apa? Sejarah Bukit Tanjung. Tak boleh wayak sini dia pandai. Sebab kita ni baca sejarah kita ni kita baca ikut kitab. Dah, supaya dulu kita tarikh Patani, malam ni kita baru mula dengan mukadimah kitab Tawarikh Raja Kota. Walaupun ni ya yang ketiga pula hikayat Patani. Kalau cerita Bukit Tanjung ni ya sakit Raja Legeh. Raja Legeh Tanjung Mas. Bahasa Sia panggil situ lodi Pik Kuntong. Tanjung Mas. Lepas tu minta maaf saya nak kecek banyak tak boleh tu Bukit Tanjung tu. Sebab ia bersakut dengan banyak kar. Bahaya kot saya kalau kecek pun. Dia imbak mari suku lah kalau tahu tak. Dah. Ngikut jarah lah dah. Tu. Ni kita nanti nak habis Tawarikh Raja Kota. Ni baru masuk mukadimah dengan masa kita tak sejak tengah tu cukuplah. Jadi maka malam ni pun sekat ni sajalah dulu. InsyaAllah jumpa pula setiap malam Selasa. Hari Senin malam Selasa. Kalau takut lupa, kita pergi bawah loceng lalu dalam page kita. Orang panggil subscribe. Subscribe ataupun bawah loceng tu. Dah, we boleh kita tak khabar tu dekat hari nak sampai yo loceng kita diri dah baru tak lupa. Kalau tengok. Kalau tengok lepas pada tu tak apa. Maka sekarang saja dulu deh. Raja Kota bersiung ada tari tu. Malam ni klik molek tapi jadi hello bakar begitu ni. Jadi kat tu dah saja du kelola tu. Dia jadi buh warna lah tu. Hello sakut dia dengan jarah ni. Apa? Kampung Kemung. Adakah bersakut dengan gajah putih? Gajah putih siapa? Bukan. Tak ada sakut. Gajah Kemung tu je kena sakut dengan gajah hok di Kuching Lepah.
Kau tu lepas pada tu pula setahun apabila ada berlakunya curi gajah Ayutthaya, buat lari taruh di kucing lepas, lepas tu pergi hero di Kemung, lepas tu dia gaib. Dah, tak apalah satu tu. Gajah putih tu. Jah-jah lagi, tak siapa lagi, tak siapa lagi. Raja Siung makan darah sungguh ke Ustaz? Raja Singa makan darah sungguh ke Ustaz. Dalam kitab dia tu, dia kata bukan makan darah suara macam tu. Ya ada cerita dia. Nah, sedikit dah. Ada cerita dia tu, dia duduk di Kedah. Dia duduk di Kedah tu suatu hari, dia tu makan hari tu hok diidekan oleh orang guna ini dia dalam kota sedap gitu. Sedap benar. Bagi makan sayur air pegang. Sedap benar gitu. Dah lagi tu rasa sedap tu, rasa sedap sungguh gitu. Mari hari kali yang kemudian dia pun suruh buat sayur ni pula lah nak makan. Buat sayur ni pula ni makan hari ni tak sedap sepuluh makan. Murah. Jadi makan, mongok. Mongok sungguh. Dah, sapanya bunik ni pun tak tahu nak ke mana kan. Bila gitu sedap buat supaya dia. Dok mikir-mikir lagi betul dengan takut gajah tu murah itu suruh buat sedap sepah itu. Dia teringat bahawa pada suatu hari itu dia tertulis pisah di jari dia jadi darah titik masuk dalam gula. Tak kelai apa jadi titik masuk. Bertitik masuk dalam tupak tu. Dia pun royak gajah gitu. Lepas dia tu gajah pun bakal kata kalau gitu mumpuh semua. Sapanya dia suatu hari dia takut. Dia takut. Sebab habis semua sikit-sikit. Jadi lari. Bola lari tu dek kota, gajah mula mengamuk. Dan apabila gajah tu pun jadi pelik, sapanya tu keluar kari. Ni sungguh kau faham wallahu a'lam. Tapi cerita dia ada lagu ni. Tapi tak ada lagi kitab ni. Tapi memang cerita orang tua dulu. Sungguh faham wallahu a'lam. Lepas tu boy yang mula mengamuk jadi bekan. Sapanga orang-orang di kota pun dekat dah habis. Gomo dia. Makan darah sungguh lah. Tapi bukan makan darah sepah pipak tu bukan. Sepah tu sia tu dah. Makan kalian gula tu lah. Jadi lama-lama orang rakyat je kuasa Kedah pun takut. Takutlah gajah jadi pelik ni. Gila dah apa. Lepas tu mula naik bulu. Mula duduk kari. Lalu tu sorak menteri ramai-ramai tu nak igat gajah bersiung. Nak beramai. Lalu tu gajah bersiung pun terpaksa lari. Lari ni lah. Waktu lari mai ke rumah kita nak pergi Kelantan tu. Tapi kau yang mari ada taring bulu Kedah tu tak boleh jadi. Sebab mari nikah dengan anak gajah remeh tu boleh jadi kau yang lari tu habis dua kali. Habis tu kita nak percaya. Nak percaya semua kebahan tak boleh percaya. Semua kebahan tapi bagi untuk budak-budak dengar boleh. Tapi kalau kita nak kesimpulannya gajah bersiung tu memang dia lari sebab dia kena halau daripada Nabi Kedah. Tu saja hak jelas. Hak jelasnya hak sahih bagi hemat hak sahih. Hak sahihnya gajah bersiung adalah gajah putera Kedah dihalau daripada istana Kedah. Tu saja. Lepas tu lari mai kat ni. Lepas tu cerita dia ada taring makan darah tu semua faham. Tu cerita ketua royak. Wallahu a'lam. Tetapi gajah bersiung ni memang kita sebut kata dia bayangkan. Bayangkan berani, berganah mulut. Dia berani, dia takut dia. Kita banyak dia kampung royak tu tapi saya royak lagi kitab sajalah. Semoga lagi kitab ni kita yakin sikit sebab ulama yang tulis, orang alim yang tulis. Kita pun baca tu. Itulah malam ni ada sekarang ini ada lagi dah maka-maka dengan sawah. Tak ada apa. Faktum pun ada, fak sawah pun ada. Fak kota pun ada. Titik balik kota pun ada, titik balik sawah pun ada, titik balik betung pun ada. Tak kena royak sini lah sebab satu ketika tu demo ni dia kasar buat kami dulu. Kami belagak dulu lah. Lo ni senyap habis dah bah. Tak apalah waktu tu nanti kita imbak suku. Tak kena kacak dalam ni. Gimana? Buat Shanghai di tahun ni. Mula buat Shanghai. Buat Shanghai zaman Sriwijaya jadi banyak dah nanti suku.
nanti demo pun nanti pilih hok wis sakut ngajo kota sikit. Ya, tak suka ngajo kota tu usah. Kamu tupik nah balai dah. Boleh jawab sebenarnya jarah mana pun kita boleh jawab lah. Tapi nak masuk dengan isi ni dulu dah. Maka malam ni sekali saja insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sikit lagi dah. Jadi kalau siapa yang berminat buku Tarikh Batani pun ada lagi. Dah, ada lagi masih banyak lagi. Dan juga kita ada sebuah buku lagi pula namanya Perang Patani Senggora. Tapi bukan buku sejarah ni, abangnya novel. Dah, novel sejarah. Kita nak buat rojok ke tak boleh sebab ia bukan laktan tang wityasa. Bukan, tapi dia buat novel sini kepada sejarah. Patani Senggora. Ni boleh baca dah kalau nak baca. Tapi kalau ni kita Tarikh Melayu Patani Syekh Wal Fakih Halin ada lagi lah di dua din ada lagi 20 t lagi. Kalau siapa nak inbox lagi tu lagi dan kita akan puh di. Dengan harganya 950 mari ambil pak kita hatta dengan price ni 60 700 tu. Sebab surat ni mari nak sana dah. Insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali